saudara-saudari, sahabat-sahabat yang hadir pada malam ini. Saya ni baru je sampai dari parlimen tadi. Selesai urusan parlimen, terus tolak mari ke Kemamang ni untuk bersama-sama dengan sahabat-sahabat di Kemamang sehari dua ni. Jadi Pak Yum minta cerita pasal di parlimen. Kalau nak cerita di parlimen trik ni, Allahu Akbar. Macam-macam pelik-pelik berlaku dalam parlimen. Kita dapat lihat satu persatu. Lepas seorang menteri buat perangai, lepas seorang menteri buat perangai. Saudara-saudari, sahabat-sahabat sekalian, semalam saya berbahas rang undang-undang berkaitan dengan rokok, ya. Semalam berbahas. Jadi saya bahas lah. Bila diberi peluang untuk bahas, kita bahas. Kita kemukakan fakta-fakta. Satu persatu kita nyatakan hujahan kita. Dan kita tanya menteri, apakah puncanya apa yang dikatakan rang undang-undang ataupun peruntukan berkaitan dengan GEG. Ya, maknanya peruntukan berkaitan dengan untuk generasi penamat merokok ini. Saya tanya kenapa dikeluarkan peruntukan itu. Adakah benar disebabkan ianya bercanggah dengan perlembagaan atau bakal dicabar di mahkamah, ataupun kerana pelobi-pelobi? Itu soalan. Yang nak kaluk sangat apa pasal? Jadi hari ni dia menggulung. Tengah-tengah nak dengar dia menggulung tu, saya duk dengar dia bercerita, ya kena hormat wanita, jangan herdik Putrajaya. Dia sebut Putrajaya pula tak pasal-pasal. Ini bukan soal herdik. Janganlah cepat koyak sangat nak jadi menteri. Saya dulu waktu Covid hari-hari kena belasah. Ada koyak? Waktu saya dulu jaga Kementerian Pendidikan, buka sekolah kena belasah. Tutup sekolah kena belasah. Buat periksa kena belasah. Tak buat periksa kena belasah. Bagi pergi asrama kena belasah. Tak bagi pergi asrama kena belasah. Ada kita koyak? Tak ada. Kerana apa? Pada waktu itu kita sedar waktu krisis. Kita tahu waktu krisis masing-masing berada dalam keadaan yang cukup tertekan. Jadi kita memahaminya. Ini kalau tengok menteri-menteri Madanon, kena tekan sikit koyak. Cuba mainkan sentimen saya herdik. Hari ni saya buat TikTok. Saya kata, kat mana saya herdiknya? Cuba tengok balik ucapan saya semalam. Takkanlah saya nak jawab macam dalam video Gajus. Tahu video Gajus? Takkanlah saya nak berbahas kat parlimen. Ini buah gajusnya Wahab. Wahab, ini BLV dia Wahab. Wahab janganlah malu. You just have to face it Wahab. Takkanlah saya nak berbahas begitu. Jadi sebab itu saya kata, dalam keadaan sekarang ni, saya sebut semalam, apabila kita bercakap dalam sudut dasar, kerajaan hari ini kerajaan yang cacah merbah. Cacah merbah tahu? Dia tak tahu mana hujung, mana pangkal. Dia tak tahu mana jantan, mana betina. Jadi saya ambil contoh, ini contoh cerita Nujum Pak Belalang. Nujum Pak Belalang ni bila dia letak kayu dalam air tu, Sultan tanya, mana pangkal, mana hujung? Yang sebelah sini pangkal. Kenapa sebelah sini pangkal? Kerana pangkal ni dia lebih berat. Bila letak itik 2 ekor, mana itik jantan, mana itik betina? Jawapan dia, itik jantan di depan. Kerana lumrah hidup, itik jantan, lumrah kehidupan, lumrah alam, itik jantan yang ikut itik betina. Kau ada ya jantan ikut jantan? Yang tu saya tak tahulah. Saudara-saudari, sebab tu saya kata, dia ni bercelaru. Dasarnya bercelaru. Tak tahu nak bawa ke arah mana. Saya sebut satu lagi dasar yang paling-paling mudah lah. Pernah dengar tak? Dalam ucapan belanjawan 2023, Perdana Menteri sebut bahawa kerajaan akan menoktahkan kemiskinan tegar, melibatkan kira-kira 130,000 isi rumah miskin tegar. Ini pada 24 Februari 2023. Kata nak hapuskan kemiskinan tegar, melibatkan kira-kira 130,000 isi rumah miskin tegar. Ini waktu bentang belanjawan 2023. Kemudian 11 September 2023, kerajaan lancarkan kajian separuh penggal rancangan Malaysia
ke-12 disebut bahawa sehingga 15 Ogos 2023, kerajaan masih bertungkus lumus menyelamatkan hampir 114,000 keluarga miskin tegar daripada cengkaman kemiskinan. Ini pada bulan September. Sewaktu ucapan belanjawan 2024 pada 13 Oktober. Ini saya baca. Usaha menoktahkan kemiskinan tegar terus menunjukkan kadar kemiskinan tegar telah merudum daripada anggaran 1% pada tahun 2020 pada 0.2% atau hanya 18,000 isi rumah. Daripada asalnya 130,000 bulan Februari, kemudian turun 114,000 bulan September, masuk akal. Kerana apa? Kerana menggunakan figure yang kaedah yang sama, iaitu data daripada ICU. Kemudian bila masuk ucapan belanjawan, jadi 18,000. Daripada 130 jadi 114, tiba-tiba 18,000. Dalam parlimen ramai ahli parlimen bertanya, mai kok mana 18,000? Jadi saya pun bertanya lagi sekali dalam parlimen, dapat kok mana 18,000? Dan jawapan yang diberikan oleh Menteri Ekonomi, 18,000 ini adalah berdasarkan survey, household income survey yang dibuat oleh Jabatan Perangkaan. Nampak tak bercelaru? Asalnya bajet 2023 guna data ICU 130,000. Kemudian kajian separuh penggal guna data ICU 114,000. Mungkin sebab nampak 100,000 ni jauh, sebab kata nak noktahkan hujung tahun ini, maka kena cari data lain. Data yang paling dekat ada 18,000, gunalah yang tu pun. Itu sebab saya kata tadi, bila bercakap tentang dasar kerajaan yang ada, kerajaan Madanon pada hari ini, dia caca merbah, dia tak tahu ke mana. Bercelaru habis. Ingat tak dulu, sewaktu mereka dalam pembangkang, ahli parlimen Pandan, sekarang ini Menteri Ekonomi, pernah usulkan satu rang undang-undang persendirian supaya Perdana Menteri tak jadi Menteri Keuangan. Beria dia cakap, beria buat PC nak jelaskan bahawa Perdana Menteri tak sepatutnya jadi Menteri Keuangan. Naik Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, umumkan kabinet, Menteri Keuangan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Punyalah tentang bagi kuasa sikit dah melelong habis. Dan dalam minggu lepas ingat saya Tan Sri Muhyiddin ada bertanya soalan berkaitan dengan hal ini. Dan jawab Menteri Ekonomi, oh, Menteri Keuangan terbaik adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Boleh tak apa Perdana Menteri jadi Menteri Keuangan sekarang? Boleh pula. Boleh pula sekarang dah jadi terbaik dah. Sebab itu saya kata, dalam tempoh setahun ini, rakyat boleh tengok yang mana kaca, yang mana permata. Sewaktu kami masuk dalam kerajaan, 1 Mac 2020 Tan Sri angkat sumpah. Kami angkat sumpah 9 Mac 2020. PKP pertama dilaksanakan pada 18 Mac 2020. Kami masuk waktu krisis. Kerja siang dan malam memastikan kita buat yang terbaik untuk rakyat. Kita masuk tak ada manifesto. Kita masuk tak ada janji apa-apa. Tapi bila rakyat susah, kita buat yang terbaik. Kerajaan pada hari ini masuk pada waktu aman. Kalau pada waktu aman juga, mereka lara. Pada waktu aman juga sikit-sikit cepat koyak. Maka rakyat dapat menilai apakah atau ke manakah kerajaan pada hari ini nak bawa Malaysia ini. Tadi Pak Yo sebut, dalam parlimen, bila ahli parlimen air hitam, Datuk Seri Dr. Wee Kah Siong bertanya soalan, bangun elok-elok nak tanya soalan kepada Menteri Pendidikan. Nak tanya soalan elok-elok. Bangun sikit nak tanya, belum sempat tanya, ketuk meja. Tak pasal-pasal. Awak tu menteri. Orang tanya jawab lah elok-elok. Kalau tengok rekod saya jawab dalam parlimen, ada nak koyak begitu? Tak ada. Kita sebagai pemimpin dalam keadaan begitu jelaskan.
ambil ruang jelaskan. Ruang dalam parlimen inilah ruang yang terbaik untuk menjawab soalan. Hari itu pun sewaktu penggulungan. Kalau saya dahulu tak cukup masa, kita minta masa. Hari itu speaker bagi masa 5 minit. Dia habis 3 minit, ada 2 minit dia berhenti terus. Saudara-saudari, tuan-tuan perempuan, inilah kaedahnya, inilah caranya yang kita lihat bagaimana apabila kita memberi ruang kepada mereka-mereka ini untuk terus memerintah, dan kita akan lihat apakah kesannya kepada kita. Sebab itu, orang Kemaman dah 2-0. Orang Kemaman 2-0. PRU dah selesai round. PRN pun semua don dalam Kemaman pun bagi kepada Perikatan Nasional. Kita, sahabat-sahabat di Kemaman, kena buat lagi sekali untuk kali ketiga. Orang putih kata bagilah hat-trick kali ni. Bagi kau-kau punya. Lalu nak lagi. Tak tahulah kalau datang kali keempat pula. Saudara-saudari, kita lihat bahawa apa yang berlaku pada hari ini, pada hari Sabtu ini, PRK bagi Kemaman ini adalah satu ruang yang terbaik untuk rakyat Kemaman, penduduk Kemaman, memberikan signal yang jelas kepada kerajaan Madanon. Engkau dah jadi kerajaan setahun. Cukup-cukuplah lara. Inilah signal yang kami hantar. Inilah isyarat yang kami hantar. Pastikan kalau nak jadi kerajaan, lama lagi buatlah kerja elok-elok. Tak payahlah duk merapu-rapu buat kerja lain. Fokus kepada usaha-usaha untuk membawa negara jauh lebih ke depan. Saudara-saudari, apabila datang PRK ini, kita tahu Kemaman ini ada tokoh-tokohnya. Ada Datuk Seri Mat Said, bekas Menteri Besar. Datuk Seri Sabri Cik, bekas Menteri, sekarang ini pengurusi Felda. Dan kita jangka ada tokoh-tokoh, sama ada tokoh kanan ini, tokoh yang ada ini, ataupun tokoh-tokoh muda dari UMNO diketengahkan. Tapi bila keluar pengumuman, diumumkan yang menjadi calon UMNO bagi Kemaman ini adalah bekas Panglima Angkatan Tentera, General. Ada orang hubungi saya, kata, wah, bukan Ketereh saja letak General, sekarang ini UMNO pun nak letak General. Ketereh, ahli Parlimen Ketereh, General juga, tapi 2 bintang. Yang ni 4 bintang punya General. Orang tanya, ini lagi tinggi. Saya kata, General di Ketereh, itu kawasan saya, ya. General di Ketereh adalah General yang bersama dengan parti yang tak duduk dengan DAP. General yang bertanding di Kemaman ini adalah General yang bersama parti yang duduk dengan DAP. Itu beza yang amat ketara. Tanyalah veteran-veteran UMNO yang berjuang, veteran-veteran askar yang berjuang. Lihat kedua-dua tindakan General ini, yang mana mereka lihat tindakan yang jauh lebih baik. Saudara-saudari, sebab itu apabila kita, seingat saya, bila nak bertanding, bila nak laksanakan PRU ke-15, saya pergi ke Putrajaya dan ditanya siapakah yang kami nak letak. Saya ketua bahagian Bersatu Ketereh. Siapa nak letak sebagai calon di Ketereh? Saya kata, tunggu sekejap. Tunggu sekejap. Saya akan cari calon yang terbaik. Saya jumpa General Clay. Pada waktu itu, datang ke rumah saya. Dia duduk saja. Dia kata, YB jangan risau. Saya akan bantu YB dan Perikatan Nasional di Ketereh. Saya kata, Datuk, ini bukan soal Datuk bantu saya. Kami nak Datuk bantu diri Datuk sendiri. Apa sebab pula? Kami nak letak Datuk sebagai calon di Parlimen Ketereh. Kerana apa? Kita nak memberi gambaran bahawa kita memberi penghargaan yang cukup tinggi kepada pegawai-pegawai tinggi kerajaan, termasuklah pegawai tinggi Angkatan Tentera. Ini bukan soal meletak soalan calon yang
merupakan Panglima Angkatan Tentera di satu kawasan yang mereka tahu amat sukar untuk dimenangi. Sebab itu saudara-saudari, kita boleh lihat cara pendekatan yang berbeza apabila kita lihat pendekatan Perikatan Nasional meletakkan mereka-mereka yang berjasa pada negara dalam keadaan mereka mempunyai ruang yang terbaik untuk menyumbang kepada rakyat. Sebab itu, dalam pilihan raya kali ini, apabila disebut diletakkan Jeneral Tan Sri Effendi ini, saya rasa beliau beruntung. Beliau beruntung kerana tak dibelasah berkaitan dengan penjualan Bostard Plantation oleh Lembaga Tabung Angkatan Tentera. Saudara-saudari, pernah dengar sebelum ini? Bostard Plantation, sebuah syarikat milik Lembaga Tabung Angkatan Tentera, sebahagian besar sahamnya hendak dijual kepada KLK Berhad, yang mempertahankan supaya Bostard Plantation tidak dijual adalah ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional dalam Dewan Rakyat. Menteri yang menjadi menteri bertanggungjawab kepada Lembaga Tabung Angkatan Tentera iaitu Menteri Pertahanan adalah timbalan Presiden UMNO. Kami di sebelah Perikatan Nasional memikirkan sekiranya Lembaga Tabung Angkatan Tentera melepaskan sebahagian besar sahamnya dalam Bostard Plantation, tanah milik Lembaga Tabung seluas lebih 240 hektar akan hilang daripada pegangan oleh Lembaga Tabung Angkatan Tentera kerana Lembaga Tabung tidak lagi merupakan pemegang saham majoriti. Kami yang pertahankan dalam Parlimen, kami yang minta supaya Menteri Pertahanan pastikan tidak dijual, akhirnya tidak terjual ataupun tidak dijual, tidak jadi urus niaga yang hendak dilaksanakan. UMNO sekarang bukan UMNO dulu. Kita perlu ingat, tanah itu diberikan kepada Lembaga Tabung atas asas-asas bahawa Lembaga Tabung ini adalah untuk menjaga kepentingan bekas-bekas anggota tentera, bukan sahaja yang ada pada hari ini, tetapi pada masa-masa yang akan datang. Hilang 240,000 ekar ini, apakah kesannya kepada Lembaga Tabung pada masa-masa yang akan datang? Kalau isunya berkaitan dengan pengurusan yang lemah, kita selesaikan bab pengurusan. Jangan kerana pengurusannya lemah, kita gadaikan, kita jual segala aset yang ada sesuka hati kita. Dan sebab itu saya kata, bekas Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Effendi beruntung kerana Lembaga Tabung tak jadi jual tanah tersebut. Kalau hari ini malu muka nak turun di Kemaman kalau sekiranya tanah tersebut terjual, kalau sekiranya Bostard Plantation ini terjual kepada KLK. Itulah hakikatnya. Sebab itu saudara-saudari, kalau bercakap tentang perjuangan, kalau bercakap tentang perjuangan untuk orang Melayu, mana pemimpin-pemimpin UMNO senyap sunyi dalam Dewan Rakyat? Saya duduk dalam Dewan Rakyat, saudara-saudari, ada perbahasan berkaitan dengan Felda. Kami menyentuh banyak perkara tentang Felda. Tiba masa untuk timbalan menteri di Jabatan Perdana Menteri yang Muhammad Ramkalpal untuk bercakap menjawab soalan-soalan berkaitan dengan agensi-agensi termasuklah Felda di bawah Jabatan Perdana Menteri. Sampai saya kena bangun, tolonglah jawab pasal Felda. Bangun lagi, tolonglah jawab pasal Felda. Tak ada orang nak peduli pasal Felda. Saya dulu pernah menjadi timbalan Menteri Ekonomi, bertanggungjawab bersama Datuk Seri Azmin Ali menyediakan kertas putih Felda. Kerana apa? Kerana kita tahu ini merupakan entiti yang perlu dijaga dengan baik. Runtuhnya Felda kesannya akan amat besar kepada negara. Sebab itu, saudara-saudari, kalau bercakap tentang perjuangan, kalau bercakap tentang masa depan generasi yang akan datang, kalau bercakap tentang orang Melayu, kita boleh lihat bahawa UMNO pada hari ini sunyi sepi. Dalam Dewan Rakyat
ahli-ahli Parlimen UMNO sunyi sepi untuk bercakap tentang agenda perjuangan orang-orang Melayu dan Bumiputera khususnya. Takkan nak hantar seorang lagi ke Parlimen, seorang pemimpin UMNO hantar lagi ke Parlimen, hantar lagi dia duduk diam-diam kat Parlimen, tak cakap sepatah pun berkaitan dengan masa depan, khususnya masa depan orang-orang Melayu dan Bumiputera, saudara-saudari. Tadi Tok Lee sebut, Ustaz Khazan pun sebut. Ustaz Khazan kata, apalah Perdana Menteri sampai hari ini tak boleh nak lantik Menteri KPDN, seorang yang untuk mengambil tempat selaku Menteri KPDN. Saya nak bagi tahu Ustaz Khazan dengan Tok Lee, kalau melihat dari sudut strategi, bila kerajaan tak stabil ini, kalau orang itu suka berjanji, baik jangan lantik awal. Selagi tak lantik, selagi itu boleh janji. Jumpa kawan ni, jangan risau, menteri ni. Jumpa kawan ni, jangan risau, ada lagi 1-0 menteri. Jumpa kawan ni, jangan risau, ada lagi 1-0 menteri. Itulah saudara-saudari, kalau nak lihat dari sudut itu, kita boleh lihat bahawa apa yang dijanjikan itu boleh pusing ke mana-mana, janji nak lantik itu, nak lantik ini, itu boleh dijanjikan seperti mana janji-janji yang dibuat sebelum ini. Saudara-saudari, kita boleh ditipu sekali, boleh lagi ditipu 2 kali, boleh lagi ditipu 3 kali. Kalau tak asyik kena tipu tu bodoh benar adalah. Kalau membiarkan diri kita terus ditipu, kita memilih untuk ditipu. Sebab itu saudara-saudari, apa yang paling penting dalam kita melalui pilihan raya kecil Kemaman ini adalah untuk memastikan seramai mungkin keluar mengundi. Pastikan saudara mara kita, pastikan anak-anak kita yang ada kat mana pun, pastikan mereka balik mengundi. Kalau pada PRN hari itu, kalau waktu PRU hari itu kita menang lebih 27,000 undi, kali ini kalau bukan 27,000, kita ingin melihat satu jumlah yang jauh lebih besar. Tapi kalau kita tengok tren-tren pilihan raya kecil sebelum ini, apa yang menjadi cabaran utama kita adalah jumlah yang keluar mengundi. Saya bersama-sama di PRK Pulai, bersama-sama meninjau PRK di Simpang Jeram. Inilah merupakan cabaran utama. Namun begitu, saya yakin dengan adanya calon yang cukup hebat, calon yang cukup dikenali, calon yang ada track record, Dr. Sam, Menteri Besar Terengganu, saya yakin ramai yang akan pakat-pakat keluar mengundi. Saudara-saudari, saya apabila dimaklumkan bahawa calon untuk PRK Kemaman ini adalah Dr. Sam, lega. Alhamdulillah. Kerana apa? Pertama, calon ini cukup dikenali. Yang kedua, calon ini mempunyai track record. Yang ketiga, calon ini calon bersih. Dan yang keempat, bersama-sama calon ini, saya ada rakan baru di Parlimen. Bersama-sama dengan kami, tambah seorang lagi untuk kita terus memperjuangkan nasib dan kesejahteraan rakyat Malaysia. Jadi saya doakan yang terbaik untuk semua. Saya mohon anak-anak muda di luar sana, sahabat handai, saudara mara yang ada di Kuala Lumpur, yang ada di Johor, yang ada di Pulau Pinang, yang ada di Kedah, yang ada di serata Malaysia, yang merupakan pengundi Kemaman, kali ini janganlah mengelepaskan peluang yang terbaik ini. Kembali balik mengundi, elok-elok mengundi hari Sabtu, balik mengundi ramai-ramai. Kita hantar satu signal yang jelas kepada kerajaan Madanon bahawa kami tidak berpuas hati dengan prestasi kerajaan pada hari ini. Maka saya doakan semoga kita dapat membawa satu gelombang yang cukup baik dalam sehari dua ini. Tapi kita jangan rasa selesa. Sebelah sana duduk buat kerja juga, sebelah sana duduk usahakan juga. Mungkin mereka ingin melihat kalau susah nak menang pun, sekurang-kurangnya majoriti itu dapat dikurangkan. Jadi nanti kalau majoriti itu kurang, cerita nak katakan Perikatan Nasional
tak dapat sokongan itu lebih mudah. Sebab itu, jangan kita ambil mudah keadaan ini, dan apa yang paling penting adalah untuk kita sama-sama beringat-ingat, berpesan-pesan, jaga sama sendiri, dan insya-Allah hari Sabtu ini keluar keputusan perikatan atau PAS menang di DUN Kemaman dan kita mendapat majoriti yang lebih besar insya-Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.